Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya alim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Amin. sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallah. Baik, kita masih lagi dalam surah Al-Humazah, iaitu pengumpat dan pengkela. Antara satu perbuatan yang menyakitkan hati sesama makhluk ni lah. Jadi antara suruhan di kalangan Allah, daripada Allah kepada kalangan manusia ni adalah supaya tidak melakukan masalah humazah ni lah. Maknanya membawang ni bukan masalah baru lah. Dia daripada dulu lagi dah dia dah. Kutuk-kutuk orang belakang ni, yang tu satu benda yang tidak sihat. Okay? Dia akan melahirkan perasaan iri hati. Kemudian dia tak boleh nak berkembang. Duduk macam tu, macam mana nak berkembang jika perasaan ni ada. Jadi dia antara masalah-masalah yang besar juga dalam yang berlaku di dalam masyarakat. Mana-mana orang, mana-mana masyarakat. Lalu Allah janjikan dengan kalimah wailun likulli humazatin lumazah. Kebinasaan, kehancuran bagi setiap humazah, pengumpat yang mencela. Cakap belakang, ada kata humazah ni cakap belakang, lumazah cakap depan. Cakap depan ni cakap yang tak elok lah. Jadi kutuk orang daripada depan pun tak boleh, kutuk belakang pun tak boleh. Elaklah, elak. Kemudian dia apa lagi? Allazi, yang mana mengumpul-ngumpulkan hartanya, mala maf'ulun bih. Daripada perkataan jama'ah. Wa'addadahu, kemudian dia membilang-bilang pula. Kemudian yahsabu, kemudian dia ingat, dia rasa annama lahu akhlada. Hartanya itu akan mengekalkan dia. Boleh? Akhladah ni kalau kita tengok kat kita ni dekat muka surat 6 tu, yang warna oranye tu lah. Dekat kat kita ni kalau kita tengok akhladah dia datang dalam pattern 2. Nombor 2 tu. Jadi nombor 2 tu bunyi dia af'ala. Af'ala yakni akhlada. Kamu. Boleh? Kita kena terangkan kalau pattern 2 ni kita kena tambah apa? Ke dan an. Me dan kan. Ayuh. Jadi daripada khalada adalah kekal. Jadi akhlada mengekal. Hartanya itu dapat mengekalkan dia dari segi kedudukannya, dari segi jawatannya, dari segi kekuasaannya dan sebagainya. Maka lalu Allah katakanlah, bukan, bacakan macam itu boleh. Harfuz zajar warrada. Kalla. Dayun badanna fil hutama. Kemudian benar-benar dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutam. Jadi kalimah hutamah zaman Rasulullah dulu tak tahu makna apa. Maknanya hutamah, semua baru first time dengar contohnya. Kemudian Allah tegang pula, wa ma adraka mal hutamah. Jadi wa ma, adakah sesuatu memberitahumu apakah itu hutamah? Jadi Allah tanya soalan yang kita memang tak tahulah. Jadi bukanlah soalan, boleh? Melainkan nak mengatakan bahawa perkara ni adalah perkara yang besar. Kalau kita faham konsep dalam juzuk 30 ni, kita lalu jumpa ni. Wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita bagi tahu, kalau ada istilah macam tu, maka dia adalah sesuatu benda yang besar. Kemudian hutamah tu apa dia? Allah bagi tahu. Dia adalah satu api Allah yang menyala-nyala. Maka muqaddah sifat kepada api tersebut. Sebab tu dia bari depan. Sama dengan api tu. Sifat ni kalau kita datangkan terjemahan yang. Cuma kenapa Allah datangkan dalam bentuk isim yang macam tadi kita cakap tu? Kerana isim, apa beza isim dengan fa'il?
Isim dia nama. Ada tanda isim. Isim nama. Dia ada tanda isim. Dia nama. Bukan. Apa bezanya macam saya kata, saya pernah bagi tahu dulu. Apa bezanya dia bermain bola, dia pemain bola. Apa beza? Satu perbuatan, satu itu kata nama. So apa beza? Satu memang perbuatan dan satu lagi kata nama lah. Satu isim, satu fi'il. Jadi apa perbezaan penggunaan isim dengan fi'il? Khusus ke? Penghususan. Tet lagi ya. Ada subjek dan predik, ada apa ni? Memang. Ada apa tu? Mazda bukan? Baik. Kita kena tahu bahawa isim ni, baik contoh kita kata, dia bermain bola, dia pemain bola. Dari segi bahasa tu mana lebih power main? Bermain. Pemain. Nah, Nama. macam mana boleh kata pemain lebih power daripada bermain bola? Dia khusus. Selalu buat. Bermain tu ada. Selalu buat. Apa dia? Selalu. Selalu buat. Bermain Saya hari-hari main bola dari kecil tu. Tak adalah mak saya cakap saya pemain bola. Ustaz, kalau nak bermain ni mesti ada pemain Ustaz. Orang Saya rasa khusus tak khusus. Contohnya sekarang ni kita ambil rumah kan. Kalau rumah dalam bahasa Arab bait kan. Kalau al-bait dia jadi mana sesuatu rumah, mana dia Kaabah. Dia khusus. Yang tu bukan dalam bab ni tu. Yang tu al dengan tak ada alif lam. Alif lam. Tak ada alif lam tu pun tetap isim juga. Tu isim. Agaknya dia sifat kepada apa tu kot? Narullah tu. Objek. Sebab dia mesti ada objek, Ustaz. Apa dia? Oh, ada cerita. Okey, ni ambil point yang. Cuba baca nombor 1 atas tu dari segi makna. Kataan yang pasti dan berterusan. Ayo, ada pun is PN nombor 2 tu. Mengandungi unsur masa. Oh, okey. Maknanya, Faham. kalau bermain, dia ada unsur masa. Orang kata tanya kita, dia bermain bola. Dah main ke belum? Oh, belum lagi. Okey, tak apa. Maknanya ada waktu yang dia main, ada waktu yang dia tak main. Adapun isim tadi, dia adalah satu perkara yang membawa makna berterusan. Dan pasti benda tu. Maknanya dia konsisten lah. Maknanya kalau tak main, dia macam mana nak jadi pemain bola ke? Pemain bola ni maknanya bangun-bangun memang pegang bola lah. Kita bangun-bangun kalau bahasa Arab. Faham tak maksud kat situ? Faham. Macam sampai tak dia punya, dan ada perbezaan kalau Allah gunakan Kalau bermain bola tak semestinya dia selalu main bola, Ustaz. Ada ketika tu lah dia main. Dia tak mengandungi unsur 24 jam. Dia tak berterusan. Dia tak berterusan dan dia pun tak confirm lagi tentang dia tak main. Kalau dia pemain confirm, dia dah confirm pasti dah. Dia dah pasti dan dia memang main lah je orang kan. Tapi kalau dia fi'il, dia bermain bola. Dah main ke belum? Orang tanya. Belum lagi. Maknanya benda tak pasti. Benda tak kuat lah. Tu yang kalau isim, asma'ul husna, semua dalam bentuk isim. Tu yang kita tak boleh kata maha mendengar. Mendengar fi'il. Jadi kita kena pakai maha pendengar, maha pelihat, maha tahu dan sebagainya. Petahu tak ada. Jadi dekat dalam ayat ni Allah kata narullahil muqaddah kat sini bermaksud nyalaan api itu tidak akan terpadam sama sekali. Maknanya memang ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga api tu lah.
Supaya sentiasa menyala-nyala. Sentiasa. Berterusan Yang sentiasa soalan. sentiasa menyala-nyala macam tu. Tapi Allah yang sentiasa menyala-nyala. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ha. Yang al-humazah tadi maksud dia pencela depan dan belakang. Ustaz ya? Tak, pencela depan, belakang. Oh, belakang saja. Dan ada khilaf tu, ada kata yang ni perbuatan menggunakan lidah, lumazah pakai badan tangan, anggota badan. Siapa yang macam meniup tu? Belakang. Pencela belakang. Okey. Baik, tak apa. Mengumpat maksudnya. Mengumpat di belakang. Pengumpat dan pencela lah. Humazah. Hamazah. Boleh? Hamazah wala mazah. Cuma humazah ni dia datang dalam bentuk fu'alah lah. Bentuk fu'alah ni saya ada satu buku tu. Sekejap Madi majhul. Bukan, dia bukan madi majhul, dia adalah isim dalam bentuk ada bentuk isim yang menunjukkan dia melampau-lampau lah. Saya tak ada dekat dalam pen drive, saya tak masukkan dalam laptop lagi lah. Nantilah kalau ada nanti saya kongsikan bentuk-bentuk dia tu. Nak tanya sikit. Ada bentuk macam menunjukkan dia tu melampau-lampau. Kerja dia membawang lah kerja. Macam ada kes saya tu, dia duduk membawang kat rumah kawan dia. Dah kali rumah dia terbakar. Dia pergi rumah jiran dia nak membawang. Lah kali dapur tak tutup api, terbakar dapur. Soalan. Ya. Nak tanya Ustaz, kalimah humazah dengan lumazah tu dia guna macam marbutah tak eh? Dia guna kalimah muannas tak eh? Ni. Dia memang muannas lah, kataan ni muannas. Okey, dia memang muannas lah. Dan tapi ada pattern dia, contoh macam saya tak boleh nak share pula. Kalau tak saya boleh share. Bukan tak nak share, tak boleh nak share pula. Muka surat tu ada kat tempat lain. Jadi dia ada perkataan, sekejap saya check dia adalah fu'alah ni adalah sirah mubalaghah, dia panggil macam tu. Sirah mubalaghah. Kita pernah belajar ke belum? Sirah mubalaghah. Sirah. Dia lebih kurang ada 10 lah bentuk. Kalau isim tu datang dalam bentuk tu, dia memang menunjukkan melampau-lampau lah. Contohnya antaranya fa'il. Pattern dia lah. Antara dia fa'il. Fa'il ni contoh perkataan adalah rahim. Rahim kan sama pattern dia kan. Fa'ilun rahimun kan sama ni. Fa'ilun rahimun. Kenapa? Boleh? Fa'il. Ataupun pattern fa'al lah. Kan? Nombor 2. Pattern apa lagi? Fa'al lah. Ni saya bagi sebahagian lah. Lebih kurang ada 10 pattern. 10-11 tu. Fa'al lah tu. Fa'al lah tu ni
Contohnya macam allamah. Al-alimul allamah. Nak menunjukkan dia alim. Tinggi sikit lah alim. Jadi fa'alah allamah. Dah ada perkataan dia lah. Bentuk-bentuk dia. Ataupun nombor 3. Fi'ilun. Macam tu. Fi'ilun. Contohnya macam siddiq. Boleh. Kemudian yang keempat, kita ambil 4 sudah. Antara dia adalah fu'ailah. Lumazah ke humazah ke. Yang kita punya dalam ayat Quran tu, Allah letakkan dalam pattern 4 ni lah. Nombor 4 ni. Kalau datang perkataan kata nama dalam bentuk-bentuk ni, 4 ni lah, kita ambil 4 dulu. Dia adalah menunjukkan perbuatan yang melampau-lampau. Mubalaghah ni melampau-lampau. Ini maknanya sirah ni apa dia? Sirah ni bentuk. Bentuk melampau-lampau. Melampau. Bentuk yang melampau-lampau. Ada beberapa bentuk-bentuk kata nama yang memang dikhaskan untuk nak menunjukkan dia melampau-lampau. Ada beza ke tanwin Zat? Tanwin ujung tu. Tak ada beza. Kalau ni kan kita boleh lihat. Dan